Baik, kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis. Hadis 1146. 1146 ya. Baik, saya minta seorang baca ya. Buka mic yang nak baca seorang. Silakan. Saya baca Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 1146. Dan dikeluarkan dia oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Ibnu Majah dari hadis Aisyah dan diisyahkan dia oleh Hakim. Dan disahkan disahkan dia oleh Hakim. Tetapi mereka menyalahi dia dan mereka sepakat tentang kelemahannya. Ya. Baik, hadis 1146 cantumkan dengan 1145 yang dulu. Sebab dia satu hukum. Cantum dengan 1145. Ya, dia punya hukum sama, iaitu hadis lemah. Matan, dia mentalak hamba dan idah hamba adalah 2 kali. Hukum sebab sama dengan orang merdeka. Sama dengan 1145 ya. Jadi samakan. Catatkan. Artinya ya, baik hamba dan orang merdeka dia punya tentang talak itu adalah sama. Jadi hadis ini berupa hadis lemah atau dhaif. Baik, 1147. Silakan 1147. Ya. Teruskan dong. Sambung, teruskan. Dari Ruwaifi bin Sabit dari Nabi SAW sabdanya, tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Dikeluarkan dia oleh Abu Daud dan Tirmizi dan disahkan dia oleh Ibn Hibban dan dihasankan dia oleh Bazar. Satu lagi sebab hukum sama. 1147A. Dan dari Umar tentang perempuan yang kehilangan suami, tunggu 4 tahun, kemudian beriddah 4 bulan 10 hari. Dikeluarkan dia oleh Malik dan Syafi'i. Dan 1147 catatkan hadis boleh dipakai. Matan, Umar menentukan bahawa perempuan yang kehilangan suami harus menunggu 4 tahun lalu beriddah 4 bulan 10 hari. Hukum sebagai satu ketentuan. Dan catatkan sekali dengan 1147A satu hukum. 1147A. Jadi dalam hadis ini, hadis Umar ya, bukan dari Nabi, tapi ketentuan ini adalah ketentuan Umar. Ya, seorang suami yang tidak diketahui secara pasti mana keberadaannya,
maka isteri boleh menunggu 4 tahun. Dan sesudah itu, dia harus beriddah 4 bulan 10 hari dan 4 tahun tunggu. Kemudian dia beriddah 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini adalah merupakan ketetapan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Jadi bukan merupakan ketetapan Nabi SAW. Umar menganggap bahawa apabila dalam jangka waktu 4 tahun ternyata suami tidak ada beritanya, maka suami dianggap telah mati. Dan iddah bagi isteri yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Kalau tahu ketentuan matinya. Tapi ini tak tahu ketentuan matinya, maka dia tunggu sampai 4 tahun. Kemudian lepas 4 tahun dia anggap dah mati. Dan dia beriddah macam mana beriddah kematian, iaitu 4 bulan 10 hari. Lagi 1148. Online pula siapa nak baca? Silakan. Buka mic. Silakan Puan Sarifah. Cuba baca Puan Sarifah. Clear tak? Dia tak dengar. Okey, siapa lagi? Saya baca Ustaz. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, isteri orang yang hilang itu tetap jadi isterinya sehingga ada khabar. Dikeluarkan dia oleh Daraqutni dengan isnad yang lemah. Ya. Baik. Catatkan 1148. Hadis lemah. Matan, perempuan yang kehilangan suami tidak ada batas lama menunggunya. Hukum sebab sebagaimana hadis 1147A. 1147A. Kalau ikutkan hadis 1148 ni, seolah-olahnya tidak ada kebatasan waktu sehingga sampai berpuluh-puluh tahun selagi tak ada bukti. Ini susahlah. Tapi ada batasnya, iaitu 1147A yang kita baca tadi, iaitu seorang isteri yang kehilangan suami dan tak tahu ke mana keberadaannya, dia tunggu 4 tahun. Jadi adalah batas 4 tahun. Ini yang 1148 ni, hadis ini lemah. Tak boleh dijadikan alasan. Kalau sampai bukti, walaupun 100 tahun, teruklah. Selagi tak ada bukti, tak boleh, masih tetap suami. Suami orang contohnya. Macam tu, terseksa lah. Menunggu kucing bertanduk. Ibaratnya macam tu. Kucing tak keluar tanduk-tanduk. Tunggu juga suruh keluar tanduk. Kan tak munasabah. Jadi, ikut ketentuan 1147A. Itu ada ketentuan. Iaitu 4 tahun. Itulah okeylah tu 4 tahun. Baik, 1149. Satu lagi baca. Dari Jabir.
Dari Jabir ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, janganlah seseorang bermalam di rumah seorang perempuan kecuali ia kahwin atau sebagai mahram. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Ya. 1149 ya. Hadis sah. Matan, dilarang lelaki yang ada ingatan meminang, bermalam di rumah perempuan yang masih dalam iddah. Hukum haram. Jadi oleh kerana dia ada kaitan dengan beriddah, ya, maka di sini melanjutkan cerita bahawa seseorang yang ingin nak meminang seorang perempuan tapi dia dalam iddah, maka lelaki ini tidak boleh ia bermalam di rumahnya. Ya. Sebab itu kata Nabi, kecuali suami ataupun mahram, ya, yang boleh. Ya. Kalau orang lain, mana tidak dibenarkan bermalam, ya, di rumah seorang perempuan, apalagi dia masih dalam iddah, walaupun dia ada hajat untuk berkahwin dengannya. Ya. Lagi 1150. Siapa lagi nak baca? Yang lain pula. Silakan. Saya baca Ustaz. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 1150 dari Ibnu Abbas. Dari Nabi SAW sabdanya, janganlah seseorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan melainkan beserta mahramnya. Dikeluarkan dia oleh Bukhari. Ya. Hadis 1150. Hadis sah. Matan, dilarang seorang laki-laki, matan dia, tadi hadisnya sah, matan dia, dilarang seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi maksud di sini ialah lelaki dilarang keras bersendirian dengan perempuan yang bukan mahramnya atau perempuan itu tanpa disertai mahramnya. Ya. Ini ketentuan agama. Ya. Tapi sekarang ni bertunang dah boleh jalan mana-mana. Ya. Baru bertunang, ya, dah boleh jalan mana-mana. Ya. Jadi seolah bertunang tu dah ada ikatan perkahwinan. Ini zaman sekarang. Ya. Zaman mamak kita bertunang pun tak pernah jumpa siapa laki dia. Ya. Zaman mamak kita dulu. Ya. Tak kenal laki dia siapa. Ya. Tahu-tahu dari kahwin kan baru jumpa. Ya. Itu zaman mak kita. Ya. Zaman sekarang ni, ya, macam tu keadaan dia. Jadi hadis ini memberitahu bahawa kecuali perempuan itu ada diiringi mahram. Ya.
Baik, 1151. Teruskan. Aja, teruskan. Betul Ustaz. Ha. Dari Abi Sa'id bahawasanya Nabi SAW telah bersabda tentang kawanan Aukas. Tidak boleh dijima perempuan yang hamil hingga ia beranak dan tidak boleh dijima perempuan yang tidak hamil hingga ia haid sekali. Dikeluarkan dia oleh Abu Dawud dan disahkan dia oleh Hakim. Hadis satu lagi, dia ada hukum yang sama. Satu lagi, 1152. 1152. Dan ada baginya syahid dari Ibnu Abbas tersebut dalam darah Qutni. Ya, Dari syahid itu maknanya ada saksi, ya. Itu maknanya Saksi. syahid itu ada saksi lah. Ya. Baik, ya, catatkan dulu. 1151 dengan 1152 ni satu hukum. Hadis sah. Matan, dilarang mencampuri hamba. Yang dimaksudkan perempuan di situ ialah hamba, ya. Dilarang mencampuri hamba yang sedang hamil sehingga melahirkan anak. Dan dilarang mencampuri hamba yang tidak hamil sebelum berhaid sekali. Hukum sebagai satu ketentuan. Mana hamba ini adalah perempuan yang dapat daripada peperangan atau perempuan tawanan daripada peperangan. Ya, itu dikatakan sebagai hamba. Ya, seseorang yang dapat hamba tadi, ya, dia boleh mencampuri hamba itu dengan syarat kalau hamba itu mengandung sehingga dia melahirkan anak. Kalau dia tak mengandung, dia kena berhaid sekali menunjukkan dia suci. Ya. Itu ketentuan agama macam tu. Itu berkaitan dengan hamba. Baik, sambung lagi 1153. 1153. Kita baca. Saya baca Ustaz. Sila. 1153 dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, anak itu bagi tempat tidur dan bagi yang berzina rejaman. Mustafakun alaihi dari hadisnya. Lagi? Bawah dia. 1154 dan demikianlah juga dari hadis Aisyah di satu Kesah. 1155 dan begitu juga dari Ibnu Mas'ud di sisi Nasai 1156 dan demikian juga dari Utsman di sisi Abu Daud. Habis. Baik, catatkannya ini hukum yang sama. 1153, 1154, 1155, 1156. Jadi sampai 1156 semua hadis ni hukum dia sama. Hadis sah, catatkan.
hadis sah, matan dia, anak dari perempuan yang dituduh berzina yang meragu-ragukan ditentukan sebagai anak dari suaminya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, saya ulangkan semula 1153 yang hadis ini dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW katanya. Anak itu milik lelaki yang setempat tidur dengan perempuan yang melahirkannya. Dan orang yang berzinah dijatuhi hukum rejam. Ya. Jadi apa maksudnya di sini? Perempuan yang telah dicampuri oleh laki-laki, baik ia suami maupun tuannya, kelak akan melahirkan anak. Anak tersebut menjadi anak lelaki yang mencampuri itu. Jika lelaki itu tuannya, maka anak tersebut adalah menjadi milik tuannya. Tapi kalau perempuan yang menjadi tawanan sudah hamil sebelumnya, maka anak yang dilahirkan itu bagi suaminya bukan milik tuannya. Anak yang dilahirkan itu adalah anak milik tuannya. Jadi hadis yang daripada 1153 sampai 1156 ini dengan hukum yang sama. Jadi tak perlu kita catat satu-satu. Dan sekarang kita masuk tajuk baru, iaitu Babur Rodoi. Babur Rodoi. Ain tu Rodoi. Maknanya bab penyusuan. Rodoah. Rodoh makna penyusuan. Jadi hal berkaitan munafakahat ni dia panjang daripada hal perkahwinan, penceraian, kemudian hal-hal berkaitan dengan nafkah kalau dah bercerai anak macam mana, jadi banyaklah kaitan dia. Sebab itu sekarang ni bab rodoah, bab penyusuan ni macam mana pula. Baik, kita teruskan hadis 1157. Baik, siapa nak baca? Silakan. Saya baca Ustaz. Silakan. Dari Aisyah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sekali hisab dan dua kali hisab itu tidak bisa mengharamkan, dikeluarkan dia oleh Muslim. Baik. Catatkan ya. Hadis 1157. Hadis sah. Matan. Sekali menghisap susu seorang perempuan lain atau lebih belum mengharamkan perkahwinan
dengan ibu susu itu. Saya ulang ya. Sekali menghisap susu seorang perempuan lain atau lebih, belum mengharamkan perkahwinan dengan ibu susu itu. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini nak dikaitkan dengan ibu susu. Ya. Kalau dah jadi ibu susu, itu mana dah jadi mahram. Jadi sekarang ni kalau sekadar menyusukan sekali dua, ya, itu maknanya tidak jatuh kepada ibu susu. Ya, misal kata seseorang itu menyusukan anak, ya, menyusukan anak orang lah yang kehausan, lalu disusukannya. Sekali dua itu tidak menjadikan dia sebagai ibu susu. Ya. Baik, 1158. Abang Zaitun tak baca-baca. Abang Zaitun juga. Silakan. 1158. Dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikanlah siapa saudara-saudara susu kamu, kerana tidak ada penyusuan melainkan dari lapar. Muttafaqun alaih. Ya, 1158 hadis sah. Matan penyusuan yang mengharamkan perkahwinan. Ialah penyusuan yang boleh menghilangkan lapar. Dalam braket sebanyak 5 kali. Hukum sebagai satu ketentuan. Maknanya apa? Maknanya kalau nak jadikan ia sebagai anak susuan atau ibu susu dengan syarat dia menyusukan tadi dengan kenyang, bukan kejap-kejap. Maknanya sekali susu tu dengan kenyang sebanyak 5 kali atau 5 masa lah. 5 kali 5 masa, dah kira 5 kali dengan kenyang. Itu dikatakan disebabkan lapar. Jadi sehingga dia kenyang. Sebanyak 5 kali. Baru anak itu jadi anak susuan. Ibunya jadi ibu susuan. Maka keluarga ibu ini menjadi ibu susu kepada si anak ni dan jadi mahram. Sebab itu kadang orang mengambil anak angkat. Dia disusukan. Maka untuk menjadikan dia sebagai mahram. Tidak ada larangan lain. Jadi dia mahram. Jadi pada masa itu jadi mudahlah untuk dia menjaga anak yang di anak angkat itu. Baik, teruskan lagi. Abang Zaitun boleh teruskan lagi. Clear suara itu. 1159. Dan daripadanya ia berkata, telah datang Sahlah binti Suhail, lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim maula bagi Abi Huzaifah berserta kami di rumah kami, padahal ia telah sampai kepada umur laki-laki.
Maka sabdanya, susuilah akan dia, nescaya engkau jadi haram kepadanya. Diriwayatkan dia oleh Muslim. 159 hadis sah. Matan, penyusuan yang mengharamkan perkahwinan. Penyusuan yang mengharamkan perkahwinan ialah 5 kali penyusuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi ketentuan ya untuk menjadikan ya, keluarga susuan ya adalah ketentuannya 5 kali dengan syarat dengan kenyang. Ya. Baik, apa cerita hadis yang dibaca tadi? Bahawa ketika Salim telah merdeka dari Abu Huzaifah dan ia tetap bekerja di tempat Abu Huzaifah, maka sahlah isteri Abu Huzaifah mengadu kepada Rasulullah tentang keberadaan Salim di rumahnya. Sebab Salim pada waktu itu telah menjadi lelaki dewasa. Sahlah menanyakan bagaimana cara yang harus ia tempuh berkenaan dengan adanya Salim di rumahnya itu. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Sahlah, isteri Huzaifah, untuk menyusui Salim yang telah dewasa itu. Sebab dengan memberikan air susu kepada Salim, ya, maka kelak Salim akan menjadi anak susunya dan haramlah dia untuk kahwin dengan anak susuan itu. Ya. Kalau ikutkan hadis ini, dia sudah ya besar. Macam itulah bahasanya. Salim ni dah besar yang dimerdekakan oleh Huzaifah. Tapi untuk menjadikan dia supaya tidak terganggu, isteri ya Huzaifah tidak terganggu ya dengan peraturan aurat, ya, Rasul suruh dia susukan ya, dan ya untuk dijadikan dia sebagai ya keluarga susu ya. Tapi hadis ini sahih ya. Tapi macam pelik jugalah, dah besar disusukan kan. Jadi macam pelik, tapi hadis ini sahih, tak dapat kita nak kata apa Baik, 1160. Teruskan. 1160. Saya baca Ustaz. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. 1160. Dan daripadanya bahawasanya apalah saudara bagi Abdul Qurash datang meminta izin untuk bertemu dengannya. Sesudah hijab, dia berkata, saya enggan memberi izin kepadanya. Tetapi kalau Rasulullah SAW datang, saya beritahu kepadanya apa yang saya telah lakukan. Maka ia perintah saya memberi izin baginya bertemu saya dengan bersabda, sesungguhnya itu adalah pamanmu. Mustafakun alaihi. 1160 hadis sah. Matan, pakcik susu.
pakcik susu, paman tu lah. Paman tu pakcik lah. Pakcik susu adalah mahram bagi yang menyusu kepada seseorang. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Cerita hadis 1160 ini Abu Qais. Abu Qais ni adalah bapa susu Aisyah. Dan Aflah adalah saudara susuan Aisyah. Maka setelah turun ayat hijab yang mewajibkan wanita bukan mahram dengan seorang lelaki menutup diri dari lelaki tersebut, maka Aisyah menyangka bahawa Aflah ini pun tidak boleh bertemu dengan dirinya. Kerana itu, ia tidak mengizinkan Aflah bertemu dengan dirinya ketika Rasulullah SAW tidak ada di rumah. Tetapi kemudian Aisyah menceritakan hal ehwal kepada Nabi. Kemudian Nabi bersabda bahawa Aflah saudara susuan Abu Qais. Maka berarti bapa saudara Aisyah sebagaimana seorang bapa saudara dari ayah kandungnya sendiri. Kerana itu ia adalah mahram bagi Aisyah disebabkan kerana penyusuan Aisyah kepada isteri Abu Qais. Jadi kalau contoh sini kita katakan begini, kalau si Aisyah ni dia menyusu kepada isteri Abu Qais. Jadi Abu Qais ini dia sudah jadi mahram kepada Aisyah dan anak-anak Abu Qais juga jadi mahram kepada Aisyah. Jadi ingat itu dikatakan mak ayah susuan sampai kepada anak-anak dia sendiri. Anak-anak ibu bapa susuan tu pun mahram dia. Tapi dia tak terlibat lain ya. Jangan salah faham pula. Dia hanya melibatkan ibu bapa susuan saja. Mana mak, bapa, anak-anak dia itu semua adalah mahram kepada anak yang disusukan. Dia tidak melibatkan lain. Sebab itu dia tidak boleh berkahwin dengan keluarga ibu susuan itu. Dah jadi adik-beradik. Macam tu. 1161. Siapa nak baca? 1161. Silakan. Orang yang sama tak apa baca. 1161 dan daripadanya ia berkata, 10 penyusuan yang maklum mengharamkan itu adalah dari antara ayat-ayat Quran yang diturunkan kemudian dimasukkan dengan ilmu penyusuan yang maklum. Maka Rasulullah SAW wafat di dalam keadaan ayat itu dibaca sebagai Quran. Diriwayatkan dia oleh Muslim. 1161 catatkan hadis sah. Matan
menurut Aisyah, matanya, menurut Aisyah, sesudah Nabi wafat, bahawa penyusuan yang mengharamkan perkahwinan adalah terlepas dan mereka tidak terbatas. Dalam mereka dia tidak terbatas. Hukum sebab terbatas, iaitu 5 kali penyusuan. Mengharamkan orang yang menyusu itu kahwin dengan ibu susunya. Syarat itu adalah 5 kali. Ya, 5 kali dengan kenyang, dia dah jadi sebagai syarat ibu tu jadi ibu susu. Tapi seandainya ya, si ibu susu ini dia menyusukan terus ya, sampai 2 tahun contohnya, ya, itu tidak ada salahnya. Dia dah melepasi syarat itu. Tapi kalau hanya sambil-sambilan, ya 5 kali, itu dah jadi syarat, dah cukup jadi syarat sebagai ibu susu. Ya. Tapi kalau dia bela anak itu, disusukan sampai 2 tahun contohnya, maka ya, tidak ada salahnya dan dia tetap menjadi ibu susu sebab kerana melepasi daripada 5 kali. Tapi kalau dikatakan syaratnya ya, tak terbatas, itu tak ada. Yang dikata syaratnya tak terbatas sampai bila-bila, itu tidak ada. Tapi yang terbatasnya ialah 5. Yang lebih itu terpulang. Macam itulah. Ya. Ada batasnya. Baik, ya. 11 tadi 1161, 1162. Siapa nak baca? Buka mic, mic tutup. 1162. Siapa yang baca? Silakan. Mic tutup. Saya baca Ustaz. Silakan. Dari Ibnu Abbas bahawasanya Nabi SAW diminta berkahwin dengan anak Hamzah. Maka sabdanya, sesungguhnya ia tidak halal bagiku lantaran ia itu anak bagi saudara susuku. Kerana haram dari penyusuan itu apa-apa yang haram dengan sebab nasab. Mutafaqun alaih. Ya. 1162. Ya, hadis sah. Matan dia dengan penyusuan seseorang haram kahwin dengan nasab
dari ibu susunya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ya. Jadi contohnya bisa kata si A dengan si B ni. Si A ni anak angkat, anak susu. Ya, si B ni anak betul. Kemudian si B ni punya keturunan adalah nasab dengan si A. Jadi dia tidak boleh berkahwin. Jadi macam kita punya adik-beradik. Macam tu. Okay. Jadi tidak, di situ adanya nasab. Ya. Nasab susuan namanya. Ya. Baik, lagi 1163. Silakan, siapa nak baca? Satu enam tiga, Ustaz. Dari Ummu Salamah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak haram dari penyusuan melainkan apa yang memberi bekas di perut, dan adalah ia sebelum putus susu. Diriwayatkan dia oleh Tirmizi dan disahkan dia oleh Hakim. 1 dan 3 hadis lemah. Matan, penyusuan yang mengharamkan perkahwinan adalah penyusuan dalam umur 2 tahun. Hukum sebab tidak terbatas. Kita perhatikan ya dalam hadis ni, kalau di hadisnya apa? Lemah, bermakna hadis ni dhaif. Ya. Matan tu apa? Matan tu isi kandungan. Isi kandungan hadis yang lemah ni, dia kata syaratnya mesti dia 2 tahun. Ya. Umur dah 2 tahun baru boleh dijadikan sebagai anak susuan. Jadi kita kena pegang pada hukum. Ya, tidak boleh berpegang kepada hadis lemah dan matannya. Tapi kita kena pegang pada hukumnya. Hukumnya tidak terbatas. Mana menyusukan tadi, kalau bayi terus disusukan pun boleh. Ambil anak yang sudah 2 tahun pun disusukan boleh. Ya, tidak ada terbatas. Syaratnya ia adalah 5 kali kenyang. Ya. Itu maksud di situ. Okay. Lagi hadis 1164. Silakan. 1164. Saya baca Ustaz. Ya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, tidak ada penyusuan melainkan di dalam 2 tahun. Diriwayatkan dia oleh Daruqutni dan Ibu Adi sebagai marfu' dan sebagai maufu', dan kedua-duanya mentarjihkan
Mauqufnya menterjahkan mauqufnya. Baik, Ustaz. 1164 catatkan hadis lemah. Matan, penyusuan yang mengharamkan perkahwinan harus dalam umur 2 tahun. Hukum sebab tidak terbatas. Ini sama dengan 1163 tadi ya. 1164 ni sama dengan 1163. Ya, jadi hadisnya lemah. Ya. Artinya boleh bayi ke setahun ke 2 tahun ke, ya boleh disusukan lagi, ya dengan syarat ya jadi 5 kali dengan kenyang pada lain-lain waktu, ya bukan sekali waktu, pada lain-lain waktu. Baik, 1165 teruskan. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak ada pengusuhan melainkan apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Riwayatkan ia oleh Abu Daud. Catatkan 1165 hadis lemah. Dalam bracket tulis majhul. Majhul ya. Matan dia penyusuan yang mengharamkan perkahwinan ialah penyusuan yang sering dan banyak. Hukum sebab cukup 5 kali penyusuan. Kalau seandainya, contoh ya, kalau seandainya anak jiran kita susukan contohnya 5 kali dengan kenyang, dah cukup jadi dia ibu susu. Ya. Jadi ya tak perlu kepada lama. Kalau lama tu biasa kalau dia dijadikan anak angkat sekali. Itu lama lah. Ya, sampai 2 tahun ke. Ya, tapi kalau sesekali dah 5 kali. Itu dah memadai. Ya, jadi ibu susu. Baik, 1166. Nak habiskan tajuk ni ya. 1166. Teruskan. 1166. Ada orang lain. Saya baca. Apa teruskan? 1166. Dari Uqbah bin Harith bahwasanya dia berkahwin dengan Ummu Yahya binti Abi Ihab. Maka datang seorang perempuan lalu berkata, aku telah susui kamu berdua. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Maka sabdanya, bagaimana bagi padahal sudah dikatakan. Lalu Uqbah berpisah daripadanya dan ia pun bernikah dengan laki-laki lain. Diriwayatkan oleh Bukhari. Satu.
1167 dari Hizad bin Sami, ia berkata Rasulullah SAW larang perempuan-perempuan bodoh dijadikan penyusul. Dikeluarkan dia oleh Abu Daud dan ia itu mursal kerana Zihad bukan sahabi. Habis tak? Okey. Catatkan dulu. 1166 hadis sah. Matan perkahwinan yang terlanjur terjadi antara dua mahram, adalah perkahwinan yang tidak sah dan mereka harus berpisah. Hukum sebagai satu ketentuan. Hadis 1167. Hadis mursal. Mim ra sin lam, mursal. Matan dianjurkan supaya jangan menyusukan anak kepada perempuan yang bodoh. Hukum lil irsyad. Baik, ya, nombor 1166 dulu, ya. 1166 ini, ya, kalau seandainya dia dah berkahwin tapi didapati ya ada bukti yang dia ni adalah dua-dua adalah dia satu ibu susuan, maka ya dia boleh dipisahkan. Ya. Macam kita tadi, ya, kedua sudah berkahwin, tapi seorang perempuan kata, engkau ni dua-dua aku susukan, kata perempuan tu. Engkau ni dua-dua adalah ya, saudara susu, kata ibu tu. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun pisahkan keduanya. Bukan itu saja, seandainya dia sendiri pun tak tahu adik-beradik, dah berkahwin, ya, didapati dia adik-beradik pun kena pisahkan, apalagi tentang hal ini. Ya. Yang ketiga ni, yang akhir ni dikatakan, ya, hadis ni mursal. Hadis mursal ni termasuklah ada di dhaif, ya, darjatnya mursal. Tapi ya, adakah tak boleh langsung menyusukan ya kepada orang yang bodoh? Ya, maksudnya masih dibolehkan. Ya. Bukan tak boleh, maksudnya masih dibolehkan lagi. Sebab itu hukumnya lil irsyad untuk pimpinan. Kalau perempuan tu ya bijak, ya mungkin ya anak ni yang disusukan ini dia mendapat darah yang bijak. Tapi kalau ya si ibu ni dungu, bodoh ataupun kotak tak betul, ya maka dia khawatir kepada anak ni dia jadi darah daging yang mewarisi. Ya, jadi itu yang tidak dibenarkan. Tapi boleh buat satu nota, hadis mursal, catatkan. Hadis mursal ialah
hadis dari tabi'in ya, melompat terus kepada